Assalamualaikum dan salam sejahtera aku ucapkan kepada korang semua yang sedang menonton Hey Shadows Channel, dan seperti biasa aku harap korang semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. And kepada korang yang baru saja menemui channel aku mengucapkan selamat datang ke Hey Shadows Channel, di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah yang berkaitan dengan sihir yang terjadi kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. Alright geng, so sempena hari raya ni kan, macam dalam title aku kan, kisah seram Raya Edition, kebanyakan kisah-kisah ataupun pengalaman-pengalaman yang aku kongsikan ada kaitan dengan time hari raya lah. Senang cerita macam tu lah, time hari raya ni. So time diorang nak bersambut hari raya ni, bermacam-macam pengalaman ataupun insiden yang terjadi kepada orang ni, and especially insiden-insiden yang menyeramkan. So pada hari ini aku akan berkongsikan dengan korang pengalaman yang dialami oleh Adnan. Adnan ni merupakan salah seorang angkatan tentera udara yang base di Kem Kedah. So si Adnan ni bernasib baik kerana dia dan rakannya antara mereka-mereka yang terpilih dapat bercuti bersama ahli keluarganya bersempena hari raya. Namun Adnan bakal mengalami satu pengalaman yang menyeramkan time hari raya ataupun malam raya ni lah. Alright, so kalau korang nak tahu apa yang terjadi ataupun pengalaman apa yang terjadi dekat si Adnan ni, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram Raya Edition pada hari ini. Let's go guys. Alright, so kisah kita pada hari ini bermula di mana Adnan dan juga si Ayub yang merupakan kawan baik pada si Adnan ni, merupakan antara mereka-mereka yang terpilih untuk menyambut hari raya bersama keluarga mereka. Alright, so Adnan dan Ayub ni excited lah. Sebab apa? Selalunya diorang ni tak dapat beraya bersama ahli keluarganya. Yelah, diorang ni memang berkhidmat dalam tentera semua kan. So diorang tak semestinya tiap-tiap tahun dapat balik kampung untuk menyambut hari raya bersama keluarga. Diorang selalunya ada dekat camp. Yelah, time hari raya macam-macam benda kita tak tahu kan, boleh berlaku. So diorang ni kena menjaga ketenteraman kalau takut-takut ada benda-benda yang tak diingini berlaku. So nasib baiklah pada tahun tersebut si Adnan dan juga si Ayub ni dapat terpilih untuk menyambut hari raya bersama keluarga mereka. So si Adnan dan Ayub ni excited ni pasal, so diorang pun call lah kedua ibu bapa mereka and bagi tahu yang diorang nak pulang ke kampung dan menyambut hari raya. Namun si Adnan time dia call kedua ibu bapanya dah ada plan lain dah, yang di mana kedua ibu bapanya nak menyambut hari raya pertama di Perlis bersama ahli-ahli keluarga mereka yang lain. So si Adnan cakap, alamak sedih lah dia kan, sebab apa tak dapat beraya. Dia hanya dapat balik time malam raya je. Diorang kedua ibu bapa si Adnan ni akan pergi ke Perlis 2 hari sebelum hari raya. So Adnan time tu dia dapat cuti time semalam sebelum raya. So Adnan macam fikir, aduh macam mana ni, aku dah miss lah, tak dapat celebrate hari raya dengan keluarga aku. So Adnan pun down lah kan. So kawan si Adnan yang si Ayub ni tengoklah member dia kan dalam keadaan yang sedih kan, rasa macam kesian lah tengok rakan dia tu kan. So si Ayub ni tanyalah dekat si Adnan, Adnan apa yang dah jadi kan, kenapa kau sedih sangat ni kan. So Adnan pun ceritalah dekat si Ayub ni kan, di mana dia tak dapat beraya dengan keluarga dia sebab keluarga dia dah ada plan lain dah, di mana keluarga ni hanya akan pulang ke Penang pada hari raya yang kedua. So tadi aku lupa nak cerita, si Adnan dan juga si Ayub ni berasal daripada Penang. So kampung orang dekat Penang lah, dekat pulau, bukan dekat mainland. So si Adnan ni tak dapatlah beraya bersama ahli keluarganya. So Ayub cakap, kalau macam tu tak apalah, aku datang stay kat rumah aku kan untuk raya pertama. Lepas tu raya kedua bila kedua ibu bapa kau balik, kau pergilah balik kat kedua ibu bapa kau. So Adnan pun rasa macam serba salah lah, dia nak apa, orang kata nak stay kat rumah orang kan, merusahkan orang. So Adnan cakap, tak nak, aku tak nak merusahkan keluarga kau semua benda kan. So si Ayub cakap, tak apa, tak ada hal, tu semua matter bro. Tak apa, aku call kedua ibu bapa aku bagi tahu diorang yang kau akan stay untuk 2 malam dekat tempat tu. Si Adnan ni pun cakap, okey lah fine, since Ayub dah pelawa semua. So si Adnan pun okey lah, terima lah. So Ayub pun buat panggilan dekat kedua ibu bapanya, bagi tahulah yang rakannya pun akan stay dekat rumah si Ayub ni untuk 2 malam yang dekat Penang ni. So lepas semua tu dah settle,
kedua bapa dia pun kedua bapa si Ayub ni pun setujulah. Okey, cakap okeylah, panggillah member kau datang, stay dengan kita orang kan, dapatlah sambut hari raya dengan kedua ibu bapa si Ayub ni. So Adnan pun rasa macam okeylah, fine lah, dia rasa tenang sikit. Sebab kau bayangkan kalau si Adnan balik kampung ni lah tak ada orang kan, so end up dia sesilap raya seorang-seorang dekat Penang. So selepas semua benda tu dah selesai, diorang pun dah plan semua benda semua, dan dah start packing barang-barang diorang, and tibalah hari yang dinantikan oleh si Adnan dan si Ayub ni. Malam sebelum hari raya ataupun hari sebelum hari raya, diorang pun dah pack barang diorang pun menaiki bas untuk pulang ke kampung halaman diorang di Pulau Pinang. So seperti yang aku ceritakan tadi, tibalah hari yang dinantikan oleh si Adnan dan Ayub untuk pulang ke kampung halaman mereka di Pulau Pinang. So perjalanan diorang macam biasalah, diorang akan menaiki bas dan sampai ke Pulau Pinang, diorang naik teksi, and tibalah rumah si Ayub, rumah keluarga si Ayub ni yang terletak di Jalan Aquarium dekat Geluguk, tak silap aku. Aku main confident dah ni kan. Tapi nama jalan tu Jalan Aquarium. Dia adalah apa orang kata quarters kerajaan dekat situ. Tapi rumah si Ayub ni, sebab ayah dia berpangkat juga lah, dia dikatakan berpangkat juga, rumah dia agak luas dan besar. Okay, so memang banyak bilik, and apa orang kata kawasan tanah halaman dia memang lapang. So sebab itulah si Ayub ni macam rasa macam tak ada isu pun dia nak panggil si Adnan untuk stay dengan keluarganya. So bila sampainya mereka berdua dekat rumah si Ayub ni, kehadiran mereka disambut oleh kedua ibu bapa si Ayub ni dengan adik bongsu dia. So lepas semua dah sampai rumah, everything all kan, dah orang kata berkenalan-kenalan macam tu. So si Ayub ni pun tunjuklah bilik di mana Adnan akan tinggal untuk 2 malam tu. Alright, so rumah tu boleh dikatakan ada dalam 4 bilik macam tu, dan ada satu bilik bilik khas lah, bilik tetamu lah dikatakan macam tu kan, bilik tetamu yang terletak di belakang rumah tau. And mengikut kisah yang dikongsikan, bilik tersebut jarang digunakan, memang khas untuk tetamu sahaja yang datang ke rumah si Ayub ni. So since ada bilik spare tu, so si Ayub bagilah Adnan stay dekat situ. Dan tengah si Ayub dan Adnan ni tengah kira macam simpan lah barang-barang diorang semua kan. So si Adnan ni tengah simpan barang-barang dia dekat bilik tetamu tu, everything all, dan Ayub pun teman dia. Dan tiba-tiba datanglah ayah si Ayub ni. Nama ayah si Ayub ni Pakcik Megat. Pakcik Megat ni panggil lah si Ayub sekejap. So si Ayub ni pergilah jumpa ayah dia, dan nak tahulah sebab apa ayah dia panggil semua benda kan. Dan mereka macam berbisik-bisik macam tu tau. Dan Adnan dia macam dengar tak dengar macam tu lah, malah nak layan ni kok hal keluarga ke apa kan. Tapi pada waktu yang sama, si Adnan ni pun rasa macam tak sedar hati lah. Sebab pun bila diorang berbisik, si Adnan rasa macam dia macam menyusahkan keluarga tu tau. Sebab yelah dia kena datang stay dekat rumah tu lah, and dia takut kalau kok dengan kehadiran ni diorang terpaksa spend lebih untuk makan lah apa semua benda kan. So Adnan rasa tak selesa lah. So selepas Ayub dah jumpa ayah dia semua, so Ayub pergilah jumpa si Adnan balik. Dan si Adnan tanya, semua okey ke? Aku tak menyusahkan ke apa? Aku takut ni, aku risau ni kalau aku menyusahkan kau. Dan si Ayub cakap, tak apa, tak ada apa-apa lah, jangan risau. Dan Adnan cakap, tak ada, tadi aku dengar kau berbisik dengan ayah kau, so aku rasa macam tak sedar hati lah. Macam ni lah, kalau aku takut dengan kehadiran aku, kedua ibu bapa kau kena spend lebih kat makanan ke apa ke, nak kena masak lah, everything all. So aku rasa aku tak nak menyusahkan. Dan kalau kata diorang perlukan apa-apa, beritahu aku at least aku boleh lah keluar duit sikit kan. Sebab tak manis lah kalau aku stay macam macam kalau macam aku cakap tadi menyusahkan lah. So Ayub cakap, tak ada, itu tak ada kena-mengena pun, ni benda lain ni, pasal hal keluarga sikit lah. Aku malah nak masuk campur semua. Kau tak payah risau lah, parents aku memang okey kau stay kat sini kan. So Adnan pun dah rasa tenang sikit lah. So macam okey lah, fine. So lepas dah kemas everything all, so si Adnan dan si Ayub ni duduklah dekat ruang tamu bersembang-sembang dengan ayah dengan ibu si Ayub ni. Sementara si adik bongsu si Ayub ni start prepare untuk berbuka puasa and everything. Adik bongsu dia prepare untuk buka puasa tau, jangan main. So macam biasa sembang-sembang ayah si Ayub ni tanya Adnan lah, dekat tempat askar tu kau pangkat apalah, buat apa, semua benda standard lah kan. Orang tua-tua ni bila buat sembang semua kan. Lepas dah selesai semua benda tu, dah dekat nak berbuka puasa yang tu, dah dekat nak maghrib yang tu, so diorang pun beralih lah daripada ruang tamu ke dapur. And lepas dah buka puasa everything all,
ayah si Ayub ni, ayah si Ayub ni jenis orang yang kuat masjid. So ayah si Ayub ni pun ajaklah si Ayub dan juga si Adnan ni untuk pergi ke masjid. So sambil tu bolehlah takbir raya, dan lepas tu buat solat isyak everything. Lepas dah selesai everything, lepas tu baliklah berehat, lepas tu get ready untuk keesokan harinya untuk menyambut hari raya. So si Adnan ni pun tak ada hal lah, memang dah plan pun nak pergi masjid malam tu kan. So diorang lepas dah selesai makan semua benda tu, nak maghrib everything so diorang pun berangkatlah pergi ke masjid yang ayah dia selalu pergi itulah. So diorang macam biasa solat isyak, lepas tu takbir raya everything Lepas dah selesai, diorang pun pulanglah ke rumah. So di sinilah bermulanya insiden yang pertama yang dialami oleh si Adnan ketika stay dekat rumah si Ayub ni. Alright, so selepas macam ceritakan tadi, diorang pergi ke masjid dan semua tu, diorang berpulang ke rumah and then makanlah sikit-sikit, makan kuih ke, minum kopi semua sambil lepak dekat halaman dekat luar tu lah, lepak-lepak, chill, sembang semua. So time tu dah lewat malam tu, dekat pukul 11 macam tu tau. So si Ayub ni cakap, okay jom lah kita masuk tidur kan, lewat sangat dah ni, and esok nak kena bangun subuh semua everything lepas tu nak kena pergi masjid. So nak make sure barang-barang diorang semua dah siap lah, baju Melayu lah kan, nak make sure cantik-cantik pergi hari raya nanti. So si Adnan ni pun cakap, yelah dah lambat sangat dah ni, so jomlah kita berangkat untuk beradu. Tiba berangkat tu beradu kan, kita berangkat tu tidur lah. So dalam si perjalanan, si Adnan pergi ke bilik dia, dan si Adnan ditegur oleh ayah si Ayub ni. Ayah si Ayub ni panggil lah si Adnan, dan Adnan cakap, kenapa bercium kan? Ayah si Ayub ni cakap, time stay dekat bilik tu, sekiranya kalau ada apa-apa ke, ada benda yang rasa pelik ke apa, jangan layan dan abaikan sahaja. Dan si Adnan ni rasa pelik lah, apa benda pula tiba-tiba kan, benda-benda pelik, apa yang benda pelik yang boleh berlaku kan, tanya si Adnan ni kepada ayah si Ayub. So ayah si Ayub ni, Pakcik Megat ni beritahulah, tak ada, kadang-kadang kat rumah ni ada bunyi-bunyi sikit. Maklumlah rumah lama kan, kadang-kadang papan dia bergerak-gerak, pula. Maklumlah cuaca sejuk tu, kadang-kadang papan tu mengembang, mengecut macam tu. Lebih kurang itu saintifik dia lah, okay? So kadang-kadang adalah bunyi-bunyi anjing ke apa ke, benda-benda macam tu, just jangan layan lah. Kamu just tidur je kan. And kalau Ayub nak pergi tandas ke apa, Ayub tahu kan nak pergi tandas kat mana kan, tandas kat luar kan. Maklumlah rumah lama kan, so tandas dia dekat luar. So Ayub kata, benda ni tak ada hal lah cik, saya dekat camp maskar dulu pun dah biasa lah malam-malam kan, kalau nak pergi tandas nak kena keluar lah apalah semua benda kan, so tak ada hal lah. Ayah si Ayub ni bagi tahulah, okey lah, fine lah, sis dah okey semua. So ayah si Ayub ni pergilah masuk ke bilik dia untuk tidur, dan Adnan ni pun masuklah bilik dia, and then dia pun relax baring atas katil dia, and sambil tu dia tak boleh tidur. Pada malam tu dia tak boleh tidur, dia termenung sekejap kan, fikirkan manalah kedua ibu bapa aku sekarang semua benda kan. Last dia call kedua ibu bapa dia baru sampai Perlis. So si Adnan ni rasa macam tak best lah, tak dapat beraya hari raya pertama dengan keluarga dia kan, end up raya dengan keluarga orang lain pula kan. So dia rasa macam tak best lah, tak syok lah kan. Sama lah macam kita semua bila kalau kata hari raya pertama terpaksa bekerja semua kan. So sangkut lebih kurang macam tu lah. So si Adnan ni pun terbaring kat atas katil dia, dan sambil lampu semua on kan, fikir. Lepas tu si Adnan terdengar ketukan di pintu bilik dia. So Adnan pun fikir balik, siapa pula nak datang bilik aku ni tengah malam ni. So Adnan pergilah buka pintu bilik dia, and si Ayub ni berada di depan bilik dia. So si Ayub tanya, aku keluar tadi ambil air, aku nampak bilik kau cerah lagi, asal tak boleh tidur ke? So Adnan cakap malam ni dia rasa macam tak best lah, tak boleh tidur lah kan, sebab esok raya kan, tak dapat beraya dengan keluarga semua kan. So Ayub pun pujuk lah si Adnan ni, cakap tak apalah, kau anggaplah keluarga aku macam keluarga kau sendiri, tak payah sedih-sedih sangat lah. Di end raya kedua nanti kau dapat lah juga jumpa dia orang kan. So si Adnan ni pun macam okey lah, fine lah kan, terimalah keadaan yang sedang dialami oleh si Adnan ni. So Adnan pun masuk bilik dia, tutup pintu bilik semua, tutup lampu, and then dia pun baring lah atas katil dia. So sambil dia tengah baring-baring, so macam apa yang ayah si Ayub ni cakap tadi, yang Pakcik Megat bagi tahu si Adnan ni, dan itulah si Adnan terdengar seperti ada bunyi anjing yang menyalak dekat luar tau, kuat gila tau. Dan si Adnan fikir, kalau nak fikir balik time kita orang pergi masjid, balik masjid tak ada pula terserempak dengan anjing kan, tiba-tiba pula ada anjing pula. Tapi iyalah kan, kadang-kadang memang lah tak terserempak kan, kadang-kadang anjing datang dari mana semua kan.
So Adnan pun jawab, okey lah, fine lah, hantar, malas nak layan lah. So dia pun cubalah untuk tidur. So time ni dia dah hampir, orang kata kan, ada satu momen bila kau nak tidur kan, dia antara sedar tak sedar macam tu kan, separuh tidur separuh terjaga kan tu. Tengah dia baring-baring tengah tidur, dah nak masuk tidur tu, tiba-tiba si Adnan terasa seperti kakinya dicuit macam tu tau. Dicuit. Dan Adnan macam, apa benda kan? Dan Adnan terus bangun, buka dah lampu nak cek sekeliling, tapi dia tak nampak apa-apa pun. Dan Adnan fikir kok mungkin lipas terjatuh ke, ataupun ada tikus ke apa kan. So Adnan macam, okey lah, malas nak layan. Dia pun tutup lampu balik and masuk, cuba sambung tidur balik lah. Elok time dia dah nak masuk tidur, sekali lagi kakinya dicuit, tapi kali ni lebih lama berbanding tadi. Tadi cuit sekejap je, kali ni macam cuit lama sikit. Lebih kurang macam tu lah. So Adnan terus bangun, terkejut lah kan. Dia tepuk-tepuk kaki dia semua, nak check lah ada apa semua kan. So Adnan again bangun, buka lampu, check, tak jumpa apa-apa pun dalam bilik. Adnan macam, apa benda ni? Cuit-cuit kaki aku ni. Memang aku syak. Apa lipas lah ni, kata si Adnan. Tapi dia try lah cari, check kat katil dia, kok ada lipas ke apa, cicak ke apa kan. Tapi tak ada apa-apa. Dia check bawah katil semua, nothing. There's nothing there. There's nothing there. So Adnan macam pelik lah. Apa benda ni, lain macam betul ni gangguan aku ni. Tapi dia tak fikirlah gangguan hantu ke apa. Dia fikir gangguan dari segi, yalah, malu-malu apa, lipas pun benda tu. So si Adnan macam, banyak kali aku nak kena bangun ni, buka lampu ni, dah jauh kan, fikir si Adnan. So Adnan tutup lampu semula and dia pun masuk tidur. And kali ni alhamdulillah dia dapat tidur. Tapi dalam pukul 3 ke dekat-dekat pukul 4 macam tu, si Adnan dikejutkan oleh satu jeritan yang kuat tau. Adnan bangun dalam keadaan terkejut. Adnan cek sekeliling dia, gelap kan, mana kau nak nampak dengan keadaan mamai semua. Dan Adnan macam, siapa yang menjerit tu kan? Dia fikir kok ada orang kat luar bilik dia terjatuh ke apa. So Adnan bergegas, dia buka lampu bilik dia, buka pintu and dia menghala lah ke arah dapur. And bila dia menghala ke arah dapur, dia nampak lampu dapur ada satu lampu mentol oren tu kan. Selalu okey lah, satu dia ada lampu yang putih kan, dan dia ada satu lampu mentol pula. Dia ada satu lampu oren yang kecil tu kan. Kadang-kadang ni lah, kau nak pergi ambil barang sekejap kat dapur kan, kau on lah lampu kecil tu. So Anda nampak lampu oren tu menyala tau. So Anda fikir, siapa yang dah berjaga ni? So Anda fikir ibu si Ayub ni dah bangun semua, nak siap-siap lah, nak masak lah apa semua kan. Dan si Adnan pada kebetulan time tu dia rasa dahaga, so dia nak minum air lah. So Adnan ni pergilah ke arah dapur nak ambil air. And time tu, yes, dia jumpa ibu si Ayub ni sedang, tak tahu, dia tak berapa ingat apa yang tengah lakukan. Tapi nampak macam ibu ni macam tengah buat kopi macam tu lah. Dan Adnan macam pelik lah, buat kopi untuk siapa kan, bagi-bagi. Tapi mungkin dia fikir lah, dekat pukul 4 macam tu, dah nak subuh kan, pukul 5 macam tu. So dia nak prepare lah, siap-siap kan, nanti kita semua dah bangun, ada kopi, ada breakfast sebelum kita nak berangkat pergi masjid untuk solat subuh. So Adnan tegur lah ibu si Ayub ni, tanya, cik, awal cik bangun dah, nak buat siap-siap. Dan ibu si Ayub ni hanya respon dekat si Adnan, cakap, yelah, kejap lagi nak kena siapkan semua barang. So alang-alang dah bangun awal ni, pakcik nak siapkan lah kopi, lepas tu kejap lagi nak start masak. So Adnan macam, okey lah, nak layan apa, biarkanlah ibu si Ayub ni nak buat kerja-kerja dia. So Adnan dah minum air, everything all, and dia nak pergilah ke arah bilik dia untuk sambung tidur lagi berapa jam macam tu lah. Alright, so Adnan pun teruskan perjalanan dia nak masuk ke bilik. And tiba-tiba makcik pula, tiba-tiba ibu si Ayub ni tegur si Adnan, tanya si Adnan, Adnan pergi mana tu? So Adnan pun cakap, saya nak pergi bilik saya cik, nak tidur kejap lah kan, kejap lagi nak pukul 5 macam tu nak bangun lah. So ibu si Ayub ni cakap dekat Adnan, berjaga-jaga sikit dalam bilik tu, tak tahu apa benda yang ada dalam bilik tu. So si Adnan lepas dah dengar benda tu, Adnan pun pelik lah. Dan Adnan terus pandang ke arah ibu si Ayub ni, tanyalah, makcik maksud makcik ni apa lah? Sebab makcik tiba-tiba kata berjaga-jaga dalam bilik tu, kenapa dalam bilik tu? Dan ibu si Ayub ni hanya cakap, tak ada, makcik hanya nak bagi amaran je, tu saja, berjaga-jagalah nanti bila dah masuk. So Adnan memang dah rasa tak selesa lah, macam tadi mak si Ayub ni tak ada pula perangai macam ni kan, kenapa tiba-tiba pula bagi amaran lah apa benda semua kan.
Sama macam ayah si Ayub tadi pun sama juga, sebelum nak tidur semua bagi tahu, kalau ada apa-apa jangan layan lah apa benda semua kan. So Adnan macam okey lah cik, baiklah saya berjaga-jaga lah dalam bilik tu So Adnan malah nak fikir apa, dia pun masuk bilik, tutup lampu and sambung tidur. And tengah tidur everything jam loceng dia pun berbunyi menandakan dah pukul 5 lebih. So si Adnan ni pun bangun ambil tuala semua, nak bersiap-siap semualah. And pada waktu dia keluar bilik tu, dia nampaklah si ibu dengan ayah si Ayub ni dah ada dekat dapur tengah buat prepping semualah, nak masak, buat kuih lah apa benda semualah. So si Adnan ni tegur lah kedua ibu bapa si Ayub ni, dan bagi macam biasa, selamat pagi, tiba selamat pagi, tegur lah si kedua ibu bapa si Ayub. So si Adnan ni tanyalah ibu si Ayub, cakap makcik baru nak buat kopi ke? Dan ibu si Ayub rasa pelik lah, ni baru nak buat kopi ni, kenapa Adnan? Dan Adnan macam pelik, tadi saya nampak makcik dalam pukul 4 pagi tu tengah buat kopi. Kopi dah habis ke tadi minum kan? Tak fikir si Ayub kan, tanya kan kopi dah habis ke apa kan. Kecoh betul kan. Tiba si ibu si Ayub cakap, bangun pukul 4 buat kopi? Kamu biar betul Adnan, makcik dengan pakcik kamu ni baru je bangun. Dan si Adnan time tu dah rasa kurang selesa lah. Adnan cakap, biar betul cik, sebab apa time saya bangun tadi memang makcik ada dekat dapur tengah buat kopi, saya siap sembang-sembang semua. And then makcik pula bagi amaran ketika saya nak masuk dalam bilik tu, cakap berjaga-jaga bila saya masuk dalam bilik. And time tu kedua ibu bapa si Ayub ni raut wajah diorang berubah tau. And si ayah si Ayub ni bagi tahu si Adnan, sinilah Adnan, kamu jangan layan lah, mungkin makcik kamu ni ada tadi tengah buat kopi, dia macam tepis macam tu lah soalan si Adnan. Dan Adnan macam okey lah, fine lah, okey tak apa, saya nak pergi mandi dulu, saya nak bersiap-siap, nanti saya join lah untuk breakfast. Tiba join untuk breakfast sebelum pergi solat subuh. So Adnan ni pun pergilah keluar dari rumah tu. So rumah tu dekat bilik si Adnan ni, sebab Adnan bilik belakang kan, so dia ada satu pintu ni menghala ke arah luar. Dia kena jalan lah 2-3 tapak yang tu untuk ke tandas mandi. And then rumah lama ni, tandas diorang ni bukan macam tandas kita sekarang kan, jamban dengan tempat mandi satu bilik. Tandas dekat kampung-kampung ni macam zaman dulu semua, tempat mandi satu bilik khas, tempat jamban satu bilik khas. Ada lebih kurang macam tu lah. Dia pun masuk lah dalam bilik mandi and mandi semualah. And sambil dia tengah mandi, tiba-tiba pintu tandas tu bergoncang dengan begitu kuat tau. And pintu tandas dia bukan macam pintu papan dia macam pintu besi tu tau. So kau bayangkan tiba-tiba bila pintu tu bergoncang macam mana kan, bising kan. So terkejut lah si Adnan ni kan, macam apa hal ni kan. So Adnan cepat-cepat ambil tuala, cover diri dia, buka lah pintu tandas tu. Bila dia buka pintu tandas tu, tak nampak apa-apa pun, tak ada sesiapa pun yang ada kat situ. Dan si Adnan fikir ini mungkin kerja Ayub ni, cuba nak takutkan aku ni, kau hajar punya member kan. Itu yang disangkakan oleh si Adnan. Tapi padahal sebenarnya si Ayub ni still tengah tidur lagi kan. So si Adnan pun jerit lah, si Ayub, kau tak payahlah nak takut-takutkan aku ni, agak-agak aku nak mandi ni. So si Adnan tutup balik pintu, sambunglah mandi. Tengah-tengah dia mandi, tiba-tiba lampu tandas tu terpadam. Member cap, alamak, tak nampak apa sebab hari masih gelap lagi kan, time tu pukul 5 lebih macam tu kan. So memang tak nampak apa-apa lah. So again Adnan ambil tuala dia, pergi kat luar, on lah lampu balik. Dan si Adnan dia kau hajar betul lah member aku seorang ni, berlawak pun beragak-agak kan. So Adnan masuk bilik, masuk bilik air tadi tu, cepat-cepat mandi and keluar. And bila dia keluar, alangkah terkejutnya apabila dia nampak Ayub bersama kedua bapanya dengan adik bongsu dia sedang lepak dekat dapur sambil makan kuih semua tu. So si Adnan macam member aku punya ada dekat sini, dan tu siapa? So si Adnan ni panggil lah si Ayub, sini jap. So Ayub pergilah dekat si Adnan macam, kau ni bertuala je ke? Agak-agak amat, adik aku ada kat situ. So si Adnan cakap, aku tak tahu dah, aku baru keluar mandi ni. Aku nak tanya kau tadi kau kacau aku ke? Dan si Ayub cakap, kacau kau? Apalah aku nak kacau kau, salah aku baru bangun. So si Adnan macam, sebab apa? Time aku tengah mandi tadi tu, tiba-tiba pintu tandas tu
bergoncang dengan kuat tau. Dan lepas tu ada lampu tak pasal-pasal terpadam tau. So aku fikir kau yang kacau aku. Dan Ayub dia kan agak-agak, Ahmad aku nak kacau kau. Buat apa aku nak kacau kau bagi-bagi. And then plus selama aku stay dengan kau dekat camp tu, ada ke aku kacau kau bila kau tengah mandi? Cuba kau fikir balik. Dan Adnan cuba fikir, betul juga kan, kau mana ada buat benda-benda macam ni, sebab kau sendiri pun tak suka benda-benda macam ni. Dan itu Adnan dah lagi lah rasa tak selesa kan. Dia rasa dah ada benda-benda yang ataupun gangguan-gangguan yang pelik. So si Adnan cakap, okey kejap, sebelum apa-apa aku siap dulu, lepas tu aku ada benda aku nak cerita kat kau lah, macam tak manis sikit lah. So si Adnan pun masuk bilik, bersiap-siap everything all. And lepas beberapa minit dia pun keluarlah Ayub dengan tuala dia nak pergi mandi. Dan dia cakap dengan Ayub, okey Ayub, sini aku nak cerita dengan kau satu benda lah. Dan Ayub pun cakap, cepat sikit, aku nak mandi, kejap lagi nak pergi masjid, kan bapak aku bising pula. Dan Adnan cakap, okey kejap apa. Dan Adnan pun ceritalah apa yang berlaku sepanjang malam time dia nak tidur, everything all. Lepas tu dia terbangun dan everything all lah. So dia ceritalah dekat si Ayub. And time tu Ayub dah rasa macam, Ayub ni dia macam dia nak bagi tahu si Adnan ni something tau, tapi end up dia macam tak nak bagi tahu macam tu, lebih kurang macam tu. So Ayub cakap, mungkin perasaan kau kot Nan. Dan Adnan je, perasaan apa? Memang betul benda tu, aku boleh rasa lah, kena cuit lah. Lepas tu aku nampak dengan mata aku sendiri, mak kau pukul 4 pagi bangun tau. Dan Ayub cakap, tak ada lah, tu aku rasa tu perasaan kau kot, tapi tak ada apa-apa lah, jangan risau. So Adnan cakap, kau ni macam ada benda yang kau cuba sorok daripada aku ni tau. Dan Ayub cakap, tak ada lah, mana ada benda nak sorok. Anyway, cuba cakap, aku nak pergi mandi. Yang kejap lagi bapak aku bising pula. So Adnan pun lepaskan si Ayub ni. Adnan pergi ke dapur, breakfast dulu, makan breakfast dulu, minum kopi dulu sebelum ke masjid. So selepas Ayub dah selesai mandi, dah bersiap everything all, ayah si Ayub dan juga Adnan pun pergilah ke masjid untuk menunaikan solat subuh. And alang-alang sambil kat situ, diorang terus one shot lah, siap sedia untuk solat raya Aidilfitri. Okey, so sekarang kita beranjak pula ke hari ataupun insiden di hari yang kedua yang dialami oleh si Adnan ni. So seperti aku cakapkan tadi, lepas diorang semua dah selesai semua, dan si Ayub dah selesai get ready everything all, diorang bertiga, si ayah, si Ayub dan juga Adnan pun pergilah ke masjid. So selepas dah selesai semua solat subuh, solat Aidilfitri everything all, diorang pun pulang ke rumah. Macam biasalah, tetamu semua datang, diorang pun makan-makan everything, bersembang, bergelak, ketawa, macam biasalah, macam mana kita sambut hari raya kita. Lebih kurang macam itulah dia punya environment dia kan. And then plus dekat halaman tu kan luas kan, so macam tempat merata-rata lah, ada tempat-tempat meja-meja untuk makan. Semua tetamu, semua keluarga si Ayub ni semua datang dan semua everything all. Tapi Adnan rasa macam rasa tak selesa lah, sebab itu semua keluarga si Ayub, bukan keluarga si Adnan. So Adnan pun dapatlah peluang untuk call kedua ibu bapa dia, tanya khabar, wish selamat hari raya everything all. So pada ketika itu macam biasalah, kedua ibu bapa si Adnan ni pun tanyalah apa tak menyusahkan ke keluarga si Ayub ni. So si Adnan pun cakap lah, tak ada, diorang okey and everything all. Diorang pun anggap Adnan ni macam keluarga diorang sendiri. So diorang macam biasa lah, masing-masing everything all. Sampailah pada waktu malam macam tu, lepas dah selesai everything, semua tamu yang terakhir yang ada dekat rumah tu pun dah balik. So si Adnan ni pun tolonglah kedua ibu bapa dengan Ayub dan adik pengasuh dia untuk kemas-kemas dah rumah sebelum masuk tidur. Ialah tak manis lah, kau dah tahu rumah tu, lepas tu kau tak tolong apa-apa kan, macam tak manis. So macam biasa, kita kan rakyat Malaysia penuh dengan tata susila. Homeboy, tertiba tata susila. Tak betul ke tak apa aku cakap ni? Redor je kan. Okay, Jap telan air liur, banyak pula air liur terkumpul dalam mulut. So selepas semua benda dah selesai, Adnan pun pergi mandi kan, segarkan diri dia semua kan, lepas sepanjang hari dengan bermacam-macam aktiviti kan. So Adnan pun dah ready untuk masuk tidur, sebab dia pun dah rasa penat dah. So Adnan pun beritahu si Ayub ni dia nak masuk tidur, dia tak larat, dan besok awal pagi dia nak kena terus rush pergi rumah, nak kena kemah-kemah rumah dia semua sebelum ahli keluarga dia sampai. So si Ayub tu cakap, okey lah, fine lah, kau berehat lah semua benda tu lah, and kalau ada apa-apa kau just bagi tahu lah, kau ketuk pintu ke apa lah, bagi tahu lah kan. So Adnan pun masuklah ke dalam bilik dia, tutup lampu and nak tidur. And lepas dia dah tutup lampu semua, tengah tidur, tengah sabdap dan dilena, dibuai mimpi semua, dalam pukul 12 yang tu lah, dekat pukul 1 yang tu, tiba-tiba si Adnan ni bangun sakit perut. Yelah, dah makan banyak kan, so sakit perut. So Adnan cakap, aduh, tengah-tengah malam pula sakit perut ni pun, aduhai. So Adnan macam fikir, sebab selalu macam dekat camp askar, diorang ni apa diorang akan buat lah, tapi aku tak tahulah, mungkin ada yang buat, ada yang tak buat lah.
Tapi macam Adnan dengan si Ayub ni, kalau antara mereka yang tiba-tiba tengah malam sakit perut ke apa, diorang akan kejutlah sesama diorang untuk temankan. Tapi Adnan fikir ini rumah je pun, bukan macam dekat Camp Maskar. So Adnan macam rasa bersalah nak kejutkan si Ayub kan, just nak temankan dia berak kan. So Adnan pun macam dah tak sakit perut, dah tahan, tahap dah tak boleh tahan dah ni. So Adnan pun keluar daripada bilik dia, and terus macam aku cakap lah, tandas kat luar kan. So dia buka lah pintu belakang tu perlahan-lahan. Sebab apa? Dia tak nak kejutkan siapa-siapa. So pergilah si Adnan ni kan, pergilah ke tandas. So tengah dia nak buang hajat semua benda tu kan, kadang-kadang sakit perut ni dia lain sikit kan. Kadang-kadang sakit perut tapi tak ada isi yang keluar. Ni nampak kan, aku rasa ada antara korang ni sesilap geli mendengar benda ni kan. Tapi yelah, itulah lumrah manusia kan, benda ni kita semua pernah alami. So Adnan ni duduk dekat jamban tu fikir, perut aku memulas-mulas tapi tak ada apa yang keluar. And then lepas tu dia terdengar seperti angin kuat tau kat luar tu. Dan Adnan fikir, oh nak hujan ni kan. Tapi sepanjang hari yang dia fikir tu, tak ada pula nampak macam ada awan gelap ke apa semua benda kan. Dan dia cakap, takkan tiba-tiba malam nak hujan. Tapi yelah, benda-benda macam ni sentiasa berlaku. Kadang-kadang tengah malam tak pasal-pasal akan hujan. Okay, ni semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so in the end, so Adnan fikir, okay, better dia cepat-cepat akan hujan nanti satu hal pula kan. So Adnan tengah duduk. Akhirnya lepas dah lama yang tu, akhirnya baru selesai hajat dia. So lepas dia dah pakai seluar semua benda kan, nak keluar daripada tandas dia, sebelum dia sempat buka pintu tandas dia, dan si Adnan ni terdengar seolah-olah seperti ada benda ataupun ada sesuatu yang sedang melompat dari pokok ke pokok tau. So apa yang membuat Adnan rasa ataupun Adnan terfikir macam ada sesuatu yang lompat dari pokok ke pokok, bunyi dahan-dahan dia seperti macam, aku tak boleh nak explain bunyi dia macam mana lah. Tapi macam bila kau tahulah, bila ada sesuatu yang lompat tau, dia macam bunyi serentak macam tu. Lepas tu dia akan bunyi dekat tempat lain, dia akan bunyi dekat tempat lain. Itulah apa yang si Adnan dengar. Okay, aku minta maaf kalau penerangan aku tak berapa nak clear. So Adnan pun cakap lebih kurang macam itulah apa situasi dia time tu kan. Dia dengar seolah-olah ada sesuatu yang melompat dari pokok ke pokok tau. Sebab apa? Dekat rumah tu, okay, macam aku cakap tadi, laman ni memang luas tau. And ada beberapa pokok-pokok besar yang terdapat dekat belakang kawasan rumah tu. So Adnan pun macam fikir, apa benda dia yang tengah melompat kat pokok kan, beruk kan. Tak pernah pula dia terfikir kat area situ ada beruk. Yelah, sebab kawasan, lebih kurang kawasan bandar macam tu lah. So si Adnan fikir, lain macam lah ni kan. Dan si Adnan pun tak pasal-pasal, bulu-bulu dia semua meremang tau. Dan Adnan dah tahu lah, ada benda yang tak kena lah time ni kan. And tengah dia nak keluar daripada pintu tandas tu, so pintu tandas dia macam area-area luar rumah lama semua, dia bukan full tutup tau. Dia ada ruangan kat atas tu yang mana kau boleh nampak dekat luar tau. So si Adnan ni ternampak seolah-olah ada makhluk yang berada di atas pokok tersebut sedang memerhati si Adnan ni. Orang hajar makhluk tu dan tengok intai orang tengah berak kan, tak ada manners, tak ada adab betul, right? So Adnan ternampak perasan macam tu, sekali imbas macam tu. Dan Adnan nak elok, dia nak keluar, dia terus macam biar aku duduk dulu dalam tandas. Kenapa aku rasa seolah-olah ada sesuatu dekat luar tu Dan Adnan dah macam hati, jantung dia dah ibarat macam jantung dia macam nak terkeluar daripada mulut dia tau. Adnan time tu dah fikir macam-macam lah dia fikir. And lepas insiden tu, Adnan beranikan diri dia untuk pandang keluar melalui celahan-celahan pula, gap tu lah yang dekat pintu tandas tu. Dia tengok dekat luar nak tahu apa yang ada dekat luar tu. And alangkah terkejut apabila dia nampak ada satu makhluk yang sedang bertinggi dekat atas dahan pokok tu. And yes, memang sedang memerhatikan si Adnan ni. Adnan time tu tanpa buang masa, dia terus buka pintu and terus tak pandang apa-apa dah. Dia terus lari keluar daripada tandas and masuk ke dalam rumah, kunci pintu everything, masuk dalam bilik dia, tutup lampu and terus selimutkan badan dia. And ingat, benda tu dah habis kat situ je. Seeloknya Adnan nak masuk tidur dengan selimut semua dah cover diri dia tu, and time tu lah Adnan terdengar ada suara yang bercakap. Kenapa tak tidur lagi, Loh, kau bayangkan tengah kau nak tidur, suara tu tanya, Mat,
kenapa tak tidur lagi. Adnan time tu dah panik, dia terus keluar daripada bilik dia. Dia ketuk pintu bilik si Ayub ni, kejutkan si Ayub and bagi tahulah apa yang dah terjadi. And then Ayub tanpa buang masa everything all, kejutkanlah kedua ibu bapanya. And ayah si Ayub ni bagi tahu ibu si Ayub, dia akan settlekan, suruh ibu dia sambung tidur. And ayah si Ayub ni keluar daripada rumah sekejap, tak tahu apa yang ayah dia buat. And ayah dia pun masuk balik semula ke dalam rumah. And time tu ayah si Ayub dan juga Adnan duduk dekat ruang tamu. And ibu dia bangun, and then lepas tu sambil tu prepare air everything untuk bagi yang 3 orang tu. And sambil tu untuk cuba menenangkan si Adnan. And time tu lah baru ayah si Ayub dan juga si Ayub ni bukalah cerita. So rupa-rupanya rumah tu memang sentiasa ada gangguan dari dulu lagi tau. Alright, dari time Ayub baru pindah ke rumah tu, memang akan sentiasa ada gangguan yang pelik-pelik lah. So Ayub ni dia tak naklah cerita dekat Adnan sebab takut je lah, tak elok lah kau menakutkan tetamu macam tu kan. Tapi Adnan cakap at least bagi tahulah, at least dia tahu, at least dia macam prepare lah, bersiap sedia lah kalau ada gangguan-gangguan macam ni. Tapi yelah, korang bayangkan lah kalau katakan lah, kalau kata rumah korang ada benda-benda pelik ke apa, takkan kau nak bagi tahu tetamu kau yang datang, rumah aku ada hantu. Takkan kau nak bagi tahu macam tu kan. Tak adalah tetamu kau nak datang rumah. Ibarat macam Ayub dan juga ayah si Ayub ni tak naklah takutkan si Adnan. So ayah si Ayub ni ceritalah rumah yang diorang stay tu memang ada banyak kejadian. Alright, especially dekat belakang tu, dekat pokok-pokok besar tu, kadang-kadang tak tahulah sama ada pontianak ke langsui ke apa ke, tapi kebanyakan insiden yang berlaku dekat rumah tu hanya gangguan-gangguan macam tu lah, standard macam tu je. Dia tak adalah sampai level memudaratkan ke apa, sampai satu tahap yang time awal-awal tu memanglah keluarga si Ayub ni rasa tak selesa lah, diorang nak pindah everything all. So disebabkan ayah si Ayub ni jenis orang yang kata dia tak suka layan benda-benda macam ni tau. So dia kata tu rumah yang diberikan kepada dia, kepada Pakcik Megat ni, dia cakap kenapa kita nak layan makhluk tu, biar apa dia nak buat, kita just fokus dan kita tak payah nak takut dengan benda tu. Takut kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. So sebab itulah end up keluarga diorang dah terbiasa dengan gangguan-gangguan tu. Dan dia ibarat macam kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So macam standard lah. Contoh macam tiba-tiba ada bunyi dekat atas lah, macam kat rumah aku tiba ada bunyi kat atas lah, ada bunyi kat dinding lah. Dia on and off macam tu lah gangguan-gangguan dia. So cuma kalau tetamu yang datang yang mana tak biasa ke apa, diorang akan rasa pelik lah dengan gangguan macam ni kan. And then plus si Adnan pula nampak makhluk tu bertinggi dekat pokok kan. Lepas tu siap boleh tanya lagi kenapa tak tidur kan. So end up ayah si Ayub ni minta maaf lah dari pihak dia kan, sebab tak bagi tahu, tak menerangkan sebetul-betulnya apa yang ada dekat rumah tu. So Adnan pun pada time tu dia fikir macam mana aku nak tidur sekarang ni kan. Time tu dah dekat pukul 2, pukul 3 macam tu lah. Dan Ayub cakap tak apa lah, kau tidur dalam bilik aku kan. Dia prepare tilam dekat bawah tu, tidur dalam bilik si Ayub ni sampai keesokan pagi lah. Lepas tu Adnan boleh pulang lah. Dan lepas semua benda tu dah selesai, so Adnan dan Ayub pun masuk ke bilik tidur. Dan pada keesokan harinya, keesokan paginya lah, Adnan pun dah pack barang dia untuk balik ke rumah dia. And sekali lagi Ayub macam minta maaf lah dekat bagi pihak keluarga dia dan bagi pihak Ayub juga, sebab ialah tak menerangkan insiden-insiden ataupun gangguan-gangguan dalam rumah tu. Dan Adnan cakap tak apalah, dia faham. Adnan cakap benda-benda macam ni lah, nak buat macam mana, benda dah berlaku kan, takkan nak marah member apa kan. Member pun dah cukup baik untuk bagikan untuk sediakan dia bilik untuk stay sementara kedua ibu bapa si Adnan ni berada dekat Perlis. So alhamdulillah nasib baiklah tak ada gangguan-gangguan yang hardcore yang berlaku dekat si Adnan ni. So Adnan lepas dah selesai tengok, Adnan pun pulanglah ke rumah kedua ibu bapanya, kemas-kemas everything all, dan menunggu ketibaan kedua ibu bapanya pulang daripada Perlis.
So begitulah kisah yang dialami ataupun pengalaman yang dialami oleh si Adnan ni ketika beraya di rumah rakan ataupun di rumah keluarga si Ayub ni, rumah kawan dia tu lah. Siapa sangka rumah yang disangkakan biasa-biasa rupanya berpenghuni, mat. So okay, aku malas nak cerita panjang-panjang semua sebab boleh tahan enggak video malam ni kan, panjang dia, dekat 40 minit macam tu. So aku minta maaf lah kalau video aku pada hari ni terlalu panjang ke kan, banyak pula cerita-cerita kan. So seperti biasa, kalau korang suka ataupun kalau korang terhibur dengan kisah yang aku kongsikan pada malam ini, korang boleh tekan butang like yang dia ada di bawah. And kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan korang ke channel aku. And juga jangan lupa tekan bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. So again, sekiranya sepanjang penceritaan aku ada kekurangan ke, ada gagap ke, ada sangkut-sangkut ke apa, aku meminta maaf dari pihak Hey Shadows Channel atas kekurangan-kekurangan tersebut. So macam biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, selamat Hari Raya, sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum and bye-bye guys. Ciao.